Didik TV KPM. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah di Didik TV dalam slot menengah atas Didik TV. Apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang bahagia dan sejahtera selalu insya-Allah. Hari ini menariknya kita nak tahu mengenai mata pelajaran tasawur Islam tingkatan 5 sistem kehakiman Islam. Tajuknya serius tu. Tapi apakah yang bakal dibincangkan? Tapi sebelum tu, kita semua mesti nak tahu siapakah guru yang akan bersama dengan kita di studio pada hari ini. Jom, kita saksikan dahulu profil guru. Ya, bersama dengan kita di studio pada hari ini Ustazah Nur Azlin Bakar. Apa khabar Ustazah? Khabar baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum Syafiqah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustazah merupakan Ketua Panitia Tasawur Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Serendah Hulu Selangor. Ya, betul. Jadi Ustazah, tajuk kita hari ini Tasawur Islam, Sistem Kehakiman Islam. Betul? Betul. Ustazah, mungkin bukan kita berdua saja di sini betul. pada hari ini. Mungkin Ustazah nak perkenalkan murid-murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Betul, Syafiqah. Baiklah, hari ini Ustazah akan perkenalkan anak-anak murid daripada SFK Serendah. Jadi mereka sekarang berada dalam JIMIN. Baik, Ustazah akan perkenalkan mereka. Baik, yang pertama. Assalamualaikum. Muhammad Ashraf. Assalamualaikum Muhammad Ashraf. Ya, apa khabar? Baik, kemudian Ustazah perkenalkan pula. Alhamdulillah sihat. Okey, anak murid yang kedua, Muhammad Hafizuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Baik. Okey, baik. Anak murid yang seterusnya, Ustazah perkenalkan yang bersongkok iaitu Haris. Apa khabar Haris? Baik Azhar. Assalamualaikum Azhar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan anak murid yang keempat daripada SMK Serendah, Ustazah bawakan Muhammad Farhan. Apa khabar Farhan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada hari ini, inilah anak murid yang akan bersama-sama kita untuk membincangkan topik konsep asas kehakiman Islam. Itu dia murid-murid yang berada di Google Meet. Kita semua pasti sudah bersedia ni. Bukan setakat di Google Meet, bahkan di seluruh Malaysia pada saat ini kita nak tahu apa yang bakal dibincangkan dalam topik mata pelajaran tasawur Islam, sistem kehakiman Islam. Jadi Ustazah, saya persilakan Ustazah. Dipersilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Anak-anak murid sama ada di studio, di JIMIN ataupun di rumah, pada hari ini kita akan berkenalan dengan tajuk konsep sistem kehakiman Islam. Baik, anak-anak murid dah bersedia untuk belajar? Dah bersedia semuanya? Okey, semangat ya, semangat. Okey, baik. Jadi, nampak tak apa yang terpapar di hadapan kamu sekarang? Nampak tak? Apa yang kamu nampak? Mahkamah. Mahkamah. Okey, suasana dalam mahkamah. Baik, Ustazah nak tanya lagi. Kalau dalam mahkamah, siapa yang berada di dalam kamar mahkamah tersebut? Okay, siapa nak jawab dulu? Angkat tangan. Okey, silakan. Okey, Ashraf. Yang ada hakim dalam mahkamah. Okey, hakim. Kemudian? Berdasarkan gambar? Ya, silakan. Okey, silakan Farhan. Saksi, betul. Saksi, okey, betul. Lagi siapa lagi? Ada lagi nak jawab? Ada yang lagi nak jawab tu? Silakan. Peguam bela. Peguam bela. Bagus. Okey, maksudnya kamu memang mengamati apa yang ada di dalam gambar ini. Baik, saya nak tunjuk lagi gambar yang seterusnya. Okey, ini adalah gambar yang seterusnya. Bangunan apa ni sebenarnya? Murid-murid bangunan apa ni? Silakan awak. Istana Kehakiman.
Istana Kehakiman. Betul ke Ustazah? Betul, Istana Kehakiman. Okey, baik, betul, Istana Kehakiman. Baik, jadi berdasarkan kepada dua gambar yang telah dipaparkan tadi, ini adalah berkenaan dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu konsep asas kehakiman Islam. Baik, jadi standard kandungan 2.2 memahami konsep asas sistem kehakiman Islam dan kewajipan mematuhi tuntutan pelaksanaannya serta menjauhi perbuatan yang dilarang oleh syarak. Baik, manakala standard pembelajaran pada hari ini terdiri daripada 2.2.1 menyatakan konsep asas sistem kehakiman Islam. Seterusnya, 2.2.2 menerangkan matlamat sistem kehakiman Islam dan 2.2.4 adalah menghuraikan syarat pelantikan, etika dan peranan hakim dalam institusi kehakiman. Baik, kita tengok pula apakah hasil pembelajaran pada hari ini. Okey, baiklah anak-anak murid yang Ustazah kasihi. Di akhir pembelajaran, yang pertama, murid-murid dapat memberikan pengertian kehakiman Islam. Yang kedua, menyenaraikan 3 sumber utama sistem kehakiman Islam. Hasil yang ketiga, menerangkan 3 matlamat sistem kehakiman Islam. Yang keempat, menerangkan 3 kepentingan institusi kehakiman Islam. Dan yang kelima, menghuraikan 3 implikasi jika hakim mengabaikan kepentingan institusi kehakiman Islam. Baik, jadi ini adalah 5 perkara yang anak-anak murid perlu tahu apabila kita dah selesai membuat perbincangan tajuk kita pada hari ini. Itu dia yang bakal kita belajar ya Ustazah, Ya, tentang betul. pengertian 3 sumber utama, matlamat kepentingan dan juga implikasi jika mana tidak berlaku, orang kata mengabaikan kepentingan Ya. dalam sistem ataupun institusi kehakiman Islam itu sendiri. Jadi betul. yang menarik ini tadi kan pelajar-pelajar atau murid-murid kan mereka dapat menjawab tentang apakah dalam gambar yang ada sebentar tadi kan. Betul. Dan antara yang saya boleh tambah lah Ustazah kan, saya rasa dekat depan tu Ya. ada belief Ustazah. Rasanya ada belief, ada ataupun mereka yang mencatat nota-nota yang berlakunya prosiding ketika dalam Ya, betul. mahkamah itu sendiri. Jadi saya yakin murid-murid semuanya pasti nak tahu apakah yang bakal dijelaskan sebentar lagi. Tapi sebelum tu kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Bersama kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini mengenai mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 Sistem Kehakiman Islam. Jadi kita dah tahu dah sebentar tadi mengenai dengan konsep ya Ustazah kan? Ya, betul. Konsep asas sistem kehakiman Islam. Jadi mungkin ada banyak lagi penjelasan daripada Ustazah. Ya, Silakan betul. Ustazah. Baik, Ustazah teruskan ya, Syafiqah. Baik, anak murid, perhatikanlah kepada gambar yang ada di depan kamu. Nampak ya? Jadi bila nampak gambar ni, di manakah adanya benda ni? Silakan Haris. Kat mahkamah. Okey, Di mahkamah. mahkamah. Okey, hanya digunakan di mahkamah sahaja. Baik, kita teruskanlah kepada konsep asas sistem kehakiman Islam. Baik, Ustazah akan menerangkan tentang maksud kehakiman ataupun al-qadha dari segi bahasa. Baik, dari segi bahasa, kehakiman bermaksud menghukum, menyelesaikan, menetapkan, memutuskan dan mencegah. Okey, jadi Ustazah tuliskan di sini 5M. Okey, 5M merujuk kepada maksud dari segi bahasa. Baik. Kemudian dari segi syarak pula, kehakiman bermaksud menyelesaikan pertikaian atau tuntutan antara dua pihak atau lebih
melalui proses undang-undang berdasarkan kepada hukum syarak. Baik, jadi Ustazah nak kamu senaraikan dalam masa 2 saat sahaja, senaraikan apakah yang 5M ini. Okay, untuk merujuk kepada maksud kehakiman. Baik, dengan pantasnya menulis, apakah yang dikatakan 5M itu? Senaraikan semula. Okey, tulis sebab dengan adanya proses menulis, kita senang untuk mengingat. Ya, betul. Baik, yang dah siap terus angkat dan tunjuk yang kamu tulis tu. Okey, cepat. Siapa cepat Ustazah bagi bintang penghargaan. Ush. Okey, nampaknya yang paling tangkas menulis adalah Ustazah rasa Haris Zikri. Betul tak Syafiqah? Betul. Okey, ya. jadi Banyak Ustazah Ustazah. tampalkan di Haris. Okey, baik, tahniah. Baik, seterusnya kita nak bincang pula tentang dalil sistem kehakiman Islam. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi. Innallaha kana sami'an basira. Baik, jadi Ustazah nak minta tolong Haris Zikri untuk membacakan maksud ayat ini. Silakan Haris. Ya, tak apa jelas Ustazah. Apa jelas? Okey, Baik. okey. Nampak? Kalau tak nampak Ustazah boleh bantu. Boleh dah. Okey, silakan. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruhmu menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu meletakkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah yang paling berhak paling berhak menerimanya. Baik, Ustazah teruskan. Tak apa Haris. Ustazah tolong. Ustazah tolong. Tak apa jelas. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah yang paling baik memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, di sini ada perkataan menetapkan dengan adil. Okey, perkataan adil ini memang tak dapat lari daripada tajuk kehakiman Islam. Baik. Seterusnya, kita nak bincang pula tentang sumber sistem kehakiman Islam. Baik, apabila dicakap tentang perkataan sumber ni kan, apabila sumber ni dia mesti tak lari daripada 4 sumber yang utama. Baik, boleh tak sesiapa nyatakan pada Ustazah apakah sumber sistem kehakiman Islam? Ya, silakan. Siapa nak bagi jawapan? Apakah keempat-empat sumber tersebut? Ustazah nampak Hafizuddin. Silakan Hafizuddin. Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Okey, sebut semula. Al-Quran. Al-Quran, Okey. Al-Hadis, Al-Ijma', Al-Qiyas. Okey, baik, kita semak. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, Al-Hadis. Yang ketiga, Al-Ijma' dan yang keempat, Al-Qiyas. Baik. Ustazah nak minta salah seorang daripada anak murid menjelaskan apakah maksud Al-Quran. Siapa boleh tolong Ustazah? Okey, silakan Farhan. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW Sallallahu alaihi melalui wasallam. perantaraan malaikat. Okey. Baiklah, terima kasih. Betul kan jawapan daripada Farhan. Jadi Baik. mungkin kita boleh nak bagi markah kepada Farhan. Ke nanti? Kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Okey, Okey, baik. banyak lagi. Okey. Kemudian Ustazah nak tanya pula yang seterusnya. Siapa boleh bantu Ustazah untuk menjelaskan maksud Al-Hadis? Siapa nak jawab Siapa yang Al-Hadis? perlu? Saya yang boleh jawab. Siapa nak kejar ni? Okey, silakan. Bintang, cepat. Silakan. Okey, angkat tangan Haris. Okay, silakan Haris. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasul melalui perkataan, perbuatan dan
perbuatan baginda. Okey, baik. Haris, tolong ulang semula Haris. Al-hadis ialah sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasallam. melalui perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda. Okey, baik. Betul jawapannya pada Haris. Baik, kita terus kepada maksud al-ijma'. Okey, siapa boleh bantu Ustazah memberikan maksud al-ijma'? Dipersilakan. Okey, siapa? Okey, silakan Hafizuddin. Okey. Ijma' ialah kesepakatan para ulama mengenai hukum syarak berasaskan Al-Quran dan Al-Sunnah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Okey, betul. Kesepakatan. Okey, baik. Yang keempat, al-qiyas. Okey, tolong jelaskan apakah maksud al-qiyas? Siapa yang ingin jelaskan? Okey. Silakan. Siapa boleh bantu? Silakan. Okey, silakan. Al-qiyas ialah menyamakan hukum yang tiada nasnya dengan suatu hukum yang ada nasnya disebabkan adanya persamaan ilah ataupun sebab. Okey, baik, betul. Terima kasih Haris. Jadi, sumber sistem kehakiman Islam terdiri daripada 4 iaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Ini adalah mengikut susunan keutamaan sumber yang digunakan dalam sistem kehakiman Islam. Okey, baiklah. Okey, anak-anak, perhatikan kepada gambar yang tertera di hadapan skrin kamu. Nampak? Baik. Boleh tak sebutkan watak-watak yang berada dalam gambar ini? Siapa nak tolong Ustazah? Siapa cepat dapat penghargaan? Okey, silakan Ashraf. Silakan. Yang terdapat dalam gambar tersebut adalah hakim, Okey. saksi, jurubahasa, peguam bela dan juga polis. Okey, betul. Jadi ini adalah watak-watak yang terdapat dalam sesebuah mahkamah. Baik, sekarang Ustazah nak kamu senaraikan tugas dan peranan daripada yang kamu sebut iaitu peranan hakim, peranan saksi, peranan peguam bela dan juga peranan polis. Okey, Ustazah nak kamu senaraikan sekarang peranan ataupun tugas-tugas mereka. Baik, senaraikan dan catatkan. Yang dah siap, angkat jawapan kamu. Okey, siapa cepat? Okey, siapa yang dah tulis? Siapa yang dah tulis, angkat. Tunjuk. Baik, bacakan jawapan masing-masing. Ustazah minta tolong Hafizuddin bacakan. Hakim ialah menghakimi perkara. Okey, betul. Yang ni dah. Kemudian peranan yang seterusnya. Ashraf. Saya nak bantu Ustaz. Okey, Haris, Saya bantu. silakan. Silakan. Kedua, saksi membantu siasatan. Okey, saksi. Yang ketiga, media melaporkan kepada masyarakat. Okey. Kemudian? Yang terakhir, peguam bela membela yang tertuduh. Okey, membela yang tertuduh. Okey, jadi kamu dah boleh sebut apakah peranan pada watak yang berada di dalam mahkamah. Baik, terima kasih. Baik, kita teruskan pula kepada matlamat sistem kehakiman Islam. Baik, berdasarkan kepada pembacaan anak murid dalam buku teks, Ustazah minta kamu nyatakan apakah matlamat yang pertama. Baik, siapa boleh tolong bantu? Siapa nak bantu tentang Okey, matlamat? silakan Haris. Ya, silakan. Yang pertama, menegakkan keadilan. Baik, menegakkan keadilan boleh Haris huraikan sedikit? Menghakimi suatu perkara tanpa mengira darjat seseorang. Okey, tanpa mengira darjat seseorang. Baik, kita semak. Yang pertama, menegakkan keadilan kerana Islam menganjurkan keadilan sejagat tanpa mengira darjat, pangkat, keturunan dan agama. Siapa yang terbukti bersalah perlu dihukum dengan adil. Baiklah, matlamat yang kedua. Siapa boleh bantu Ustazah? Siapa yang ingin bantu? Matlamat yang kedua? Okey, cepat. Siapa boleh bantu? Okey, silakan. Okey, Farhan silakan. Kezaliman. Menentang kezaliman. Baik, tolong huraikan yang dikatakan bagaimana menentang kezaliman.
Islam menentang sebarang bentuk kezaliman yang boleh menggugat keamanan hidup masyarakat. Okey, baik. Ustazah semak jawapan Farhan. Okey, betul. Menentang kezaliman. Islam menentang sebarang bentuk kezaliman yang boleh menggugat keamanan hidup bermasyarakat. Baiklah, satu lagi. Matlamat yang ketiga, siapa boleh bantu Ustazah? Siapa yang ingin bantu? Siapa yang ingin bantu? Okey, silakan Okey. Haris. Silakan. Membela yang dizalimi. Okey. Membela yang dizalimi. Boleh huraikan sedikit. Membela siapa? Siapa yang dizalimi? Membela yang tertuduh agar keadilan dapat ditegakkan. Okey, baik, kita semak jawapan. Okey, membela yang dizalimi. Sistem kehakiman Islam amat mengambil berat terhadap orang yang dizalimi demi menegakkan keadilan agar maruah, maruah, harta benda dan nyawa mereka dikembalikan haknya. Baik, jadi ada berapakah matlamat sistem kehakiman Islam semuanya? Ada berapa? Ada 3, okey, iaitu yang pertama menegakkan keadilan, yang kedua menentang kezaliman dan yang ketiga membela yang dizalimi. Baiklah. Nampak tak Ustazah tulis kat sini? Kepentingan institusi kehakiman Islam. Okey, jadi di sini Ustazah ada sediakan satu pohon, okey, satu pokok. Baik, kita nak tengok kepentingan yang pertama. Jadi Ustazah, saya yakin banyak lagi kepentingan. Saya nampak banyak Ya. cabang-cabang pokok tu. Ya, betul. Maknanya ada banyak kepentingan yang akan dikongsikan sebentar lagi mengenai sistem kehakiman Islam. Tapi sebelum tu, saya yakin terima kasih kepada semua murid-murid kerana menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh Ustazah sebentar tadi. Tapi sebelum tu, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam slot menengah atas Tasawur Islam, Sistem Kehakiman Islam. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV slot menengah atas mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 Sistem Kehakiman Islam. Jadi Ustazah, tadi saya sangat-sangat gembira sebab apa? Sebab murid-murid dapat jawab dengan begitu semangat untuk soalan-soalan yang diberikan oleh Ustazah sebentar tadi mengenai matlamat kepentingan Islam, kehakiman Islam itu sendiri. Jadi Ustazah, mungkin nak berikan markah lah. Kita bagi ganjaran lah kepada betul. mereka. Baik, jadi Syafiqah sebagai hakim lah sekarang ni. Saya sebagai hakim Jadi pula. kita memberikan keadilan kepada semua anak murid betul. sebab kita melihat mereka memang aktif memberikan jawapan. Ustazah berikan ganjaran kepada Farhan, kepada Ashraf dan juga kepada Hafizuddin. Tahniah di atas jawapan kamu. Kekalkan prestasi. Iya, itu Baik. dia. Jadi Ustazah, Okey. dah beri markah, kita nak tahu pula apa kepentingan institusi kehakiman Islam. Dipersilakan. Baiklah anak-anak, kita teruskan kepada kepentingan institusi kehakiman Islam. Baik, di mana Ustazah sediakan satu pokok lah untuk kita selesaikan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah, yang pertama, apakah kepentingan institusi kehakiman Islam yang pertama? Kamu boleh mencari jawapan dengan bahan rujukan yang ada pada kamu sekarang. Baik, siapa nak bagi kepentingan yang pertama? Boleh tolong Ustazah? Nak siapa yang ingin meletakkan tolong? dahan-dahan sini. Okey, silakan. Silakan Farhan. Yang pertama ialah dasar kehakiman dan perundangan ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita semak jawapan. Yang pertama, dasar kehakiman dan perundangan ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak mampu ditandingi oleh ciptaan manusia. Maknanya kiranya sistem kehakiman Islam ni Ustazah
asasnya, dasarnya adalah Al-Quran. Ya, betul. Yang datang daripada Allah SWT. Dan sangat unik. Sangat unik. Baik, Sangat baik. unik. Baik, kita teruskan kepada kepentingan yang kedua. Siapa boleh bantu Ustazah? Okey, silakan. Silakan. Siapa nak jawab yang kedua? Okey, silakan awak. Okey, silakan Ashraf. Ya, silakan. Kepentingannya adalah dapat mendidik jiwa manusia. Baik, kita tengok ya. Dapat mendidik jiwa manusia. Boleh tak Ashraf huraikan sedikit bagaimana yang dikatakan mendidik jiwa manusia? Oh, boleh. Nak jadi manusia ni macam mana? Dapat mendidik jiwa manusia ni adalah manusia dia dapat mengamalkan sifat mahmudah dan meninggalkan sifat mazmumah. Ya, tepat sekali. Saya. Okey, bagus jawapan Ashraf. Okey, yang dikatakan mendidik jiwa manusia ni supaya manusia sentiasa mengamalkan sifat mahmudah dan meninggalkan sifat mazmumah. Baiklah, yang ketiga, apakah kepentingan yang ketiga? Siapa boleh bantu Ustazah? Okey, silakan. Silakan. Ashraf lagi. Okey, silakan. Silakan. Kepentingan yang ketiga adalah menyediakan ganjaran dan juga balasan. Baiklah, kita semak ya. Menyediakan ganjaran dan balasan. Okey, macam mana yang dikatakan ganjaran? Macam mana pula yang dikatakan balasan? Boleh tolong huraikan? Ganjaran tu dia bermaksud dapat memberikan kepada yang tidak bersalah. Dan balasan tu dia dikenakan kepada pesalah yang telah melakukan jenayah. Okey, jadi bertepatanlah dengan konsep sistem kehakiman Islam iaitu memberi keadilan kepada yang berhak. Baik, kita teruskan kepada kepentingan yang keempat. Siapa boleh bantu Ustazah? Ustazah, saya nak pilih Ustazah boleh? Silakan. Saya rasa daripada saya dah tunggu-tunggu daripada Hafizuddin ni. Kita nak tahu jawapan daripada Hafizuddin. Dipersilakan. Undang-undang dan hukuman Islam tidak berubah. Undang-undang dan hukuman Islam tidak berubah. Kita semak. Okey, undang-undang dan hukuman Islam tidak berubah. Bermaksud daripada dahulu sehinggalah ke masa-masa yang akan datang, perundangan Islam, kehakiman Islam akan kekal selama-lamanya. Kerana kita berpegang kepada, kita berbalik kepada sumber tadi iaitu Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Baiklah, yang terakhir kita nak melengkapkan pokok ini. Apakah kepentingan yang kelima? Okey, silakan. Haris Zikri, silakan. Kepentingan yang kelima adalah memberikan kesan mendalam terhadap kesejahteraan hidup. Okey, kita semak jawapan. Memberikan kesan mendalam terhadap kesejahteraan hidup. Okey, sama ada hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Baiklah, ini ada 5 kepentingan institusi kehakiman Islam. Baik. Sekarang Ustazah akan teruskan dengan soalan perbincangan. Okey, apa tugasan kamu? Baik, soalannya adalah terangkan 2 akibat sekiranya hakim yang dilantik tidak mempunyai syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak. Okey, cepat. Boleh bagi jawapan? Siapa yang ingin berikan jawapan? Siapa berikan jawapan? Cepat memberikan jawapan. Kita akan bagikan mata ganjaran. Saya nampak tadi Haris tu. Haris. Okey, silakan Haris. Izinkan saya nak menjawab. Okey, silakan. Yang pertama, akan berlakunya penyalahgunaan kuasa dalam menjatuhkan hukuman jika hakim tidak memahami hukum syarak. Okey, baik. Simak ya. Okey, akan berlakunya penyalahgunaan kuasa dalam menjatuhkan hukuman jika hakim tidak memahami hukum syarak. Baik, jawapan yang kedua, akibat yang kedua. Okey, silakan siapa? Dipersilakan Hafizuddin. Saya nak jawab. Siapa angkat tangan dulu? Siapa angkat tangan dulu tadi? Hafizuddin rasanya. Hafizuddin, silakan. Okay. Hakim tidak dapat membuat keputusan yang bijak dan lurus jika tidak berilmu pengetahuan. Okey, kita semak jawapan. Hakim tidak dapat membuat keputusan yang bijak dan menyeluruh jika tidak berilmu pengetahuan. Baik, Ustazah Fatah balik kepada jawapan yang pertama tadi.
Baik, jawapannya akan berlaku penyalahgunaan kuasa dalam menjatuhkan hukuman. Sini kita tandakan 1 markah untuk isi. Dan jika hakim tidak memahami hukum syarak, 1 lagi markah untuk huraian. Okey, ini isi, ini huraian, jadi dapatlah 2 markah. Baik, jawapan yang kedua, hakim tidak dapat membuat keputusan yang bijak dan menyeluruh. Isi 1 markah jika tidak berilmu pengetahuan. Ini adalah huraian. Jadi total 4 markah kamu dapat untuk soalan ini. Baik, soalan yang seterusnya. Ustazah nak beri markah dulu ke pada murid-murid? Saya rasa kena bagi markah dulu. Baik, yang jawab tadi adalah Haris dan juga Haris Hafizuddin. Zikri dan juga Hafizuddin. Hafizuddin, ya. Hafizuddin. Alright. Okey, tanya. Okey, baik. Okey. Kita pindah pula kepada bentuk soalan yang seterusnya. Baik, soalan sebegini adalah soalan pada bahagian A. Okey. Baik, jadi ada disediakan jadual di sini. Okey, RS. Jadi kamu kena penuhkan istilah yang sesuai bagi pernyataan yang diberikan. Baik, jadi Ustazah nak minta tolonglah anak murid membacakan pernyataan dan terus memberikan jawapan. Okey, siapa yang ingin? Okey, silakan. Silakan. Haris lagi. Menghukum, menyelesaikan, menetapkan, memutuskan dan mencegah. Jawapan dia kehakiman. Okey, adakah betul jawapannya kehakiman? Okey, betul kehakiman kerana kita patah balik tadi kepada konsep tadi kan mesti ada 5M, menghukum, menyelesaikan, menetapkan, memutuskan dan juga mencegah. Okey, jangan lupa 5M iaitu maksud kepada kehakiman. Baik, S pula. Siapa nak bacakan dan berikan jawapan? Saya nak pilih Farhan boleh ke? Silakan. Farhan, boleh Farhan. Silakan Farhan. Daripada tadi tunggu nak bagi jawapan tu. Silakan. Usaha untuk mendapatkan sesuatu kesimpulan baru melalui kajian atau penyelidikan berdasarkan sumber dan dasar. Ni. Baik. Setiap perkara yang diambil daripada Rasulullah SAW sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda adalah merujuk kepada maksud. Mungkin Syafiqah boleh tolong? Saya bagi tolong Okey. Setiap perkara yang diambil daripada Nabi kan sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan baginda, saya bagi al-hadis. Baik, kita semak jawapan. Okey, betul. Baiklah, jadi kamu jangan lupa ya, perkataan, perbuatan, pengakuan. Ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pindah pula kepada bentuk soalan yang seterusnya. Tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Baik, nombor 4. Siapa nak tolong baca dan berikan jawapan? Okey. Ashraf pula. Silakan Ashraf. Silakan Ashraf. Seorang hakim mesti dilantik daripada golongan orang kaya supaya beliau tidak mudah melakukan amalan rasuah. Jawapannya salah. Jawapannya kita semak. Okey, jawapannya adalah salah. Okey, kerana tidak ada kena-mengena antara orang kaya ataupun orang miskin jika dia nak menjadi seorang hakim. Baik, kita bagi markah dululah pada Ashraf. Baik. Seterusnya, soalan yang kelima. Siapa boleh bantu Ustazah? Silakan Haris. Silakan Haris. Kepentingan sistem keimanan Islam untuk menyelesaikan masalah manusia secara menyeluruh. Jawapannya betul. Baik, kita semak jawapan. Okey, jawapannya adalah betul. Okey, baik kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tadi Ustazah nak bagi markah tak? Selepas Kita ni. kumpul dulu. Kita kumpul. Kita Okey, kumpul baik, dulu. baik. Baik, soalan yang seterusnya, soalan yang pertama, nyatakan maksud kehakiman Islam. Boleh bantu Ustazah? Okey, silakan Farhan. Okey, silakan Farhan. Kehakiman Islam ialah menyelesaikan pertikaian atau tuntutan dua belah pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. Baik, kita semak jawapan Farhan. Baik, kehakiman Islam ialah menyelesaikan pertikaian
atau tuntutan dua belah pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. Baik, tahniah Farhan. Baik, soalan yang seterusnya. Jelaskan dua matlamat sistem kehakiman Islam. Silakan. Okey, Hafizuddin. Menegakkan keadilan tanpa mengira pangkat, menentang kezaliman yang mengurat keamanan. Baik, kita semak jawapan. Okey, menegakkan keadilan tanpa mengira pangkat, menentang kezaliman yang menggugat keamanan. Okey, betul. Baik, kita tambah lagi markah kepada Hafizuddin. Hafizuddin. Ya. Baik. Soalan yang seterusnya, huraikan dua kesan sekiranya seorang hakim tidak menjalankan tanggungjawabnya dengan adil. Perhatikan kepada kata tugas, kemudian berikan jawapan. Okey, Ashraf. Silakan Ashraf. Kesannya adalah yang pertama, institusi kehakiman Islam akan tercemar kerana menyalahi tuntutan syarak. Kesan yang kedua, berlaku huru-hara dalam masyarakat kerana saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Baik, saya semak jawapan Ashraf. Institusi kehakiman Islam akan tercemar kerana menyalahi tuntutan syarak dan berlaku huru-hara dalam masyarakat kerana saling salah menyalahkan antara satu sama lain. Jadi, dapat 4 markah di sini, 4 markah di sini. Baiklah. Dia Ustazah, Ya. saya yakin, saya rasa bersemangat pula kan lihat Ya. pada anak-anak murid kita pada hari ini, mereka memberikan jawapan dengan sangat-sangat semangat dan orang kata betul lah Ustazah. Jadi Ustazah, mungkin kita nak bagikan markah sedikit kepada Okey, baik. mereka Kita yang menjawab teruskan sebentar memberi tadi. markah kepada nampaknya Ashraf memang selalu mendahului Ya, betul. kan. Okey. Baik. Okey, jadi Kita patah Ustazah, balik pada saya soalan yakin kita lah. banyak lagi Ustazah yang Ustazah akan tanyakan kepada murid-murid kita sebentar nanti. Tapi sebelum tu, kita nak berehat seketika. Kita kembali semula selepas ini dalam Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Didik TV KPM. Hari ini kita membincangkan tentang slot menengah atas tentang mata pelajaran Tasawur Islam tingkatan 5 Sistem Kehakiman Islam. Bersama dengan saya, Ustazah Nur Azlin Bakar. Jadi Ustazah, saya yakin murid-murid sebentar tadi, Masya Allah, hebatnya. Mereka jawab dengan semangat, berebut-rebut nak jawab tentang soalan-soalan yang diberikan oleh Ustazah. Jadi Ustazah, mungkin kita banyak lagi nak persoalkan kepada murid-murid ni. Dipersilakan Kita Ustazah. kena dedahkan dengan soalan-soalan Ya, betul. latihan. Baiklah anak murid sekalian. Okay, perhatikan kepada soalan yang tertera di hadapan kamu. Okay, seorang hakim telah menarik diri daripada mengendalikan perbicaraan suatu kes yang menyalahi satu etika kehakiman. Okay, ini soalan kebat ya. Pada pendapat anda, apakah etika tersebut dan mengapakah hakim mesti mematuhinya? Jadi peruntukan markahnya adalah 6 markah. Baik, teliti soalan dan cuba jawab soalan kebat ini. Okey, tuliskan jawapan dan angkat tangan bila kamu dah bersedia untuk menjawab. Okey. Okey, baik. Silakan. Okey, silakan Haris Zikri. Tersebut adalah hakim di dalam menghakimi orang ada kepentingan dengannya seperti kaum keluarga dan sahabat, supaya keputusan yang dibuat oleh hakim adalah tepat. Hal ini penting seorang hakim tidak mengikut emosi
disebabkan hubungan persaudaraan yang wujud antara mereka. Tuntasnya, seorang hakim perlu menjaga adab dan etika dalam menjalankan tugasnya agar keputusan yang dibuat dah adil. Baik. Apakah skema jawapannya? Okey, kita perhatikan jawapan. Baik, saya ulang semula jawapan. Etika tersebut ialah hakim dilarang menghakimi orang yang ada kepentingan dengannya. Baik, satu markah di sini iaitu isi seperti kaum keluarga dan sahabat. Okey, di sini satu markah lagi untuk huraian supaya keputusan yang dibuat oleh hakim adalah tepat. Okey, satu markah lagi untuk huraian lengkap. Hal ini penting untuk memastikan seorang hakim tidak bertindak mengikut emosi. Satu lagi markah untuk huraian lengkap. Disebabkan hubungan persaudaraan yang wujud antara mereka. Baik, satu lagi markah. Tuntasnya, seorang hakim perlu menjaga adab dan etika dalam menjalankan tugasnya agar keputusan yang dibuat adalah adil. Baik, jadi 6 markah. Baik, jadi Ustazah nak beri markah lah dulu kepada Haris Zikri. Baik, tanya Haris. Ini Ustazah kan? Ini dah jawapan lengkap Ya. untuk dapat kena 6 markah. Ya, betul. Baiklah, kita teruskan ya untuk soalan yang seterusnya. Baik, soalan perbincangan dalam kotak yang berwarna hijau ini. Baik, terdapat segelintir masyarakat menyatakan bahawa sistem kehakiman Islam bersifat zalim dan ketinggalan zaman. Setujukah anda dengan pernyataan tersebut? Okey, perhatikan elok-elok pada soalan ini. Dia tanya, setujukah anda? Jadi macam mana cara nak menjawab jika soalannya sebegini? Okey, silakan. Tuliskan jawapan dan sila jawab bila dah siap. Okey. Saya nampak Okey. Farhan tadi Ustazah. Farhan? Okey, Boleh, silakan Farhan. Farhan. Saya tidak bersetuju. Sumber asas kehakiman Islam adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang keputusan dan tindakan hakim mesti berasaskan panduan Al-Quran dan Al-Hadis. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkala sehingga ke hari kiamat. Semua hukuman yang dijatuhkan adalah berdasarkan prinsip. Kita perlu mengamalkan sistem kehakiman Islam agar dapat mengelakkan kezaliman. Baik, terima kasih Farhan. Baik, kita semak jawapan. Okey, jika soalan ada perkataan setujukah anda, maka jawapannya sama ada saya bersetuju atau tidak bersetuju. Perlu dinyatakan. Baik, saya tidak bersetuju. Sumber asas kehakiman Islam adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang keputusan dan tindakan hakim mesti berasaskan panduan Al-Quran dan hadis. Okey, huraian lengkap, satu markah. Wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkekalan hingga ke hari kiamat. Satu lagi markah. Semua hukuman yang dijatuhkan adalah berdasarkan kepada prinsip keadilan. Dan kita akhiri dengan kesimpulan, tuntasnya kita perlu mengamalkan sistem kehakiman Islam agar dapat mengelakkan kezaliman. Jadi 6/6 markah di sini. Baik, jadi Ustazah bagi markah dulu kepada Farhan. Baik, tahniah Farhan. Okey, kita teruskan kepada soalan perbincangan yang seterusnya. Baik, boleh Ustazah minta tolong anak murid yang boleh bacakan soalan ni? Ada yang boleh baca soalan? Silakan. Nampak tak? Siapa boleh bantu Ustazah? Baik, Okey, silakan Haris Zikri. Pernah berlaku satu peristiwa apabila seorang wanita bangsawan Arab ditangkap kerana mencuri. Setelah dibicarakan dengan sabit kesalahannya, maka hukuman telah dijatuhkan atas wanita tersebut. Namun memandangkan status kedudukannya yang tinggi, beberapa orang sahabat meminta supaya wanita ini dikecualikan daripada hukuman tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya telah binasalah umat sebelum kamu kerana apabila golongan bangsawan melakukan kesalahan, dia dibebaskan, dan apabila golongan bawahan melakukan kesalahan, maka dia dikenakan hukuman. Demi Allah, kalau Fatimah sekalipun yang mencuri, tangannya akan dipotong. Baik. Soalannya,
apakah matlamat sistem kehakiman yang sesuai dengan kisah di atas? Baik, apakah jawapannya? Silakan Hafizuddin. Jawapannya adalah menegakkan keadilan. Baik, kita semak jawapan. Jawapannya adalah menegakkan keadilan. Okey, 2 markah untuk Hafizuddin. Baik, Ustazah bagi markah dulu. Baik. Okey, baik. Seterusnya, boleh sesiapa tolong bacakan hadis ni? Siapa yang ingin bacakan hadis? Silakan. Ada? Okey. Okey, silakan. Silakan Haris. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Maksudnya, bantulah saudaramu yang zalim dan juga yang dizalimi. Riwayat Al-Bukhari. Baik. Apakah matlamat sistem kehakiman yang sesuai dengan hadis di atas? Apa jawapan kamu? Nah, kita nak bagi siapa jawab ni? Kita bagi Ashraf boleh? Kita bagi Ashraf. silakan, Okey, silakan Ashraf. Matlamatnya adalah membela orang yang dizalimi. Baik, kita semak jawapan. Okey, membela orang yang dizalimi. Okey, baiklah anak murid sekalian. Okey, Ustazah nak kamu sebut semula, bagi jawapan pada Ustazah. Baik, apakah maksud kehakiman Islam? Baik, siapa boleh bantu? Apakah maksud kehakiman Islam? Silakan siapa yang ingin memberikan maksud kehakiman Islam? Bantu Ustazah. Okey, silakan Nak Ashraf. bagi ganjaran ni. Okey, silakan. Maksud sistem kehakiman Islam ialah menyelesaikan pertikaian atau tuntutan dua belah pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan hukum syarak. Okey, baik. Tepat sekali. Ustazah bagikan mata ganjaran dulu kepada Ashraf. Jadi itu dia Ustazah. Jawapan daripada murid-murid kita kepada persoalan yang diberikan oleh Ustazah. Dia Ustazah, baik. mungkin boleh berikan markah keseluruhan buat murid-murid kita? Okey, baik. Kita kira dulu markah keseluruhan. Untuk Farhan, kerana ada lagi penglibatan aktifnya tadi, Ustazah terlupa nak memberikan mata pada Farhan. Ustazah tambah lagi 1 kepada Farhan. Okey, jadi 3 mata untuk Farhan pada hari ini. Kemudian untuk hari Zikri, Ustazah tambah juga 1 lagi bonus kerana memberikan jawapan yang sentiasa tepat. Baik, untuk hari Zikri, markah keseluruhannya adalah 4 mata. Baik, diikuti dengan Ashraf. Okey, Ashraf markahnya adalah 4 mata juga, dan diikuti dengan Hafizuddin juga adalah 4 mata. Jadi, fahamlah Ustazah bahawasanya kamu telah berjaya menguasai hasil pembelajaran kita pada hari ini. Itu dia. Jadi Ustazah, kalaulah contoh bukan murid-murid di Google Meet sahaja, bahkan di luar sana, bagaimana kalau mereka nak buat latihan tentang sistem kehakiman Islam? Baik. Anak-anak murid boleh merujuk kepada sumberku. Di situ terdapatnya nota dan juga bahan-bahan latihan yang berkaitan dengan subjek kita pada hari ini, Tasawuf Islam 5226 untuk tingkatan 5. Baik, itu dia. Jadi Ustazah, mungkin boleh rumuskan tentang tajuk kita pada hari ini, mata pelajaran kita? Sebagai satu rumusannya adalah sistem kehakiman Islam amat penting untuk ditegakkan di atas muka bumi ini, kerana tanpa kehakiman Islam tidak akan terbelalah nasib orang yang dizalimi, dan kita juga perlu menegakkan keadilan walau di mana sahaja kita berada. Itu dia perkongsian dan penjelasan daripada Ustazah mengenai topik mata pelajaran Tasawuf Islam, sistem kehakiman Islam. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Terima kasih kepada semua murid-murid di Google Meet, bahkan di seluruh Malaysia. Jadi mudah-mudahan kita dipermudahkan urusan kita dalam pembelajaran kita. Dan insya-Allah kita bertemu lagi di lain hari. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.